Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah berapa ramai ya? Yang ada baru ada 14 orang. So, awak ada lagi 3 orang lah yang belum masuk lagi. So, macam biasa, saya akan sharekan mana chatbox. Saya akan sharekan awak punya attendance terlebih dahulu. So, tolong isikan awak punya attendance dalam Google Form ni. Okay. So, untuk minggu ni, kita akan cover dua benda lah. Kita akan tengok awak punya worksheet untuk awak buat. Saya akan bagi masa lebih kurang sebulan lah. Selepas awak dah naik ke attack, selepas awak dah habis quarantine, awak dah boleh hantar lah. Okay, cuma muka depan ni yang dah bersign ada dengan saya tak scan. So nanti saya akan photostate yang muka depan ni untuk tambahan lah. So yang belakang ni boleh kepilkan sekali lah dengan awak punya report. Okay, so untuk worksheet untuk prestasi 1 dia akan cover interbilan. Dia akan cover bilan, interbilan. So interbilan akan ada dua lah, router on stick dan layer 3 switching. Interbilan yang kita buat sem lepas lah. Yang kita buat minggu lepas. Okay, so untuk penilaian prestasi ini, okay, di KR 4263 dalam switching, dia akan cover NOS CU03, Computer Network Security Deployment. So, this is the work activity and ni CLO untuk awak punya subjek lah. Okay. LAN management and switching. Okay, so this is worksheet yang pertama, presentasi yang pertama. Kita akan ada satu lagi lah, yang kedua. Alright. So, dia akan cover VLAN and inter-VLAN routing. Okay, kerja ini bertujuan untuk pelajar dan melaksanakan konfigurasi VLAN dan trunking pada switch serta konfigurasi inter-VLAN pada switch dan router. Okay, so kita akan tengok pada, dia ada 5, kalau tak salah saya dia ada 5 exercise yang perlu dilengkapkan. Okay, so exercise yang pertama saya bagi satu rajah VLAN, okay, tengok diagram untuk VLAN. So ni lebih kurang macam dalam nota lah yang kita buat exercise sebelum ni. Dia ada distribution switch, dia ada flow switch ni, ada satu switch. So dia akan ada tiga host yang akan mewakili 3 VLAN. So the other side is also satu switch dan kemudian dia akan ada 3 host. So awak perlu configure switch ni, okay, untuk membolehkan VLAN 20 communicate dengan VLAN 20 kat sini, VLAN 30 communicate dengan VLAN 30 kat sini, VLAN 10 communicate dengan VLAN 10 kat sini. So VLAN yang tak sama should be tak boleh communicate, VLAN yang sama dia akan boleh communicate, dan antara switch 1 dan switch 2 ni dia akan melalui trunking lah yang kita perlu configure. Okay, so diberi kat bawah ni adalah dia punya addressing table. So switch 1, switch 2, this is the interface, SVI dia lah, switch virtual interface. This is the VLAN ID, this is the VLAN name untuk management, this is the IP address, subnet mask. Kemudian ni adalah host tu lah, host PC1, PC2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 host, ada 3 VLAN. So PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 dan 3 ni VLAN yang sama. 5 dan 6 VLAN yang sama. 1 dan 4 VLAN yang sama. So kena tengok balik lah, based on diagram dan addressing table. Okay, so this is the IP address and this is the default gateway. So boleh configure and test lah. Okay, next VLAN yang kedua. So VLAN yang kedua ni sebenarnya dia daripada VLAN yang pertama tadi, cuma ada tambahan satu lagi switch dan ada tambahan lagi 3 host.
So akan ada 2 tambahan trunking antara switch 1 pergi ke switch 3 dan switch 2 pergi ke switch 3. So dia punya addressing table dia hampir sama, cuma tambahan untuk switch 3 dan tambahan untuk PC 7, 8, 9. Dia akan ada tambahan 3 lagi VLAN. Okay. Dan rajah yang ketiga, dia expand lagi VLAN yang sama. Okay. Dia expand lagi, dia tambah lagi satu switch. Dia akan ada sambungan antara switch 1 ke switch 4, switch 2 ke switch 4. So, this akan ada 3 host tambahan juga. So, kita akan ada tambahan satu lagi. Dan kita akan ada tambahan 3 lagi host. Okay. So, sebenarnya bila awak buat VLAN yang pertama ni, okay, awak buat VLAN yang pertama, configuration untuk the first part ni, awak dah boleh guna untuk tambah second part ni. Jadi untuk kejap lagi saya explain apa yang awak perlu buat bila awak buat awak punya report lah. Okay, apa yang perlu tambah. Kemudian daripada daripada VLAN 3 ni, bila pergi ke the next one, raja 4 inter VLAN. So kita akan tambah satu router kat sini berhubung dengan switch 1. Okay. And kita akan configure router on stick pada R1 based on this diagram. Okay. Terang antara switch 1 dengan switch 2 ni kita buang. Okay. Terang antara switch 1 dengan switch 2 ni kita buang. So kita gantikan dengan router R1. So R1 dengan switch 1 ni dia akan kita akan configure router on stick lah pada this diagram. Okay. Kemudian this is the IP addressing punya table lah. So kita akan ada R1 and ni adalah sub interface yang kita akan configure. Okay. Dot 1 ni dot 1.10, 1.20, 1.30. Okay. So yang ni. Next, yang kelima dan yang terakhir, tadi kita pakai router, sekarang kita akan pakai multi-level switch. Okay, multi-layer switch. Multi-layer switch ni kita gantikan kepada router yang daripada gambar rajah yang keempat. Router tu kita tukar, kita ganti multi-layer switch. Diagramnya diagram yang sama. Okay, so dia punya addressing table pun sebenarnya addressing table yang sama, cuma dia ubah daripada router kepada multi-layer switch. So this is the switch virtual interface yang kita perlu configure pada multi-level switch. So yang tu untuk ke-5 diagram untuk report yang awak perlu buat lah. So dia punya langkah kerjanya bina rangkaian dan konfigurasi tetapan untuk VLAN. So rajah 1 hingga 3 ni akan cover untuk VLAN. Okay. Rajah 4 dan 5 akan cover untuk VLAN, untuk inter VLAN. So kejap lagi saya masukkan apa yang perlu ada dalam report lah. So sambungan awak kena masukkan balik lah awak punya sambungan dalam packet tracer dan dapatkan dia punya diagram awak lah. Kemudian dalam report masukkan dia punya configuration lah, basic configuration pada setiap switch dan IP address yang awak setkan pada komputer. Kemudian konfigurasi VLAN dan tetapan pada port, ni interface lah, interface yang awak assign IP address, awak assign VLAN dan sebagainya, dan konfigurasi terang dan testing, buat ujian menggunakan ping command dalam command prompt. So this is VLAN and this is also inter VLAN. So yang ni dia ada konfigurasi router ataupun multi-layer switch lah. Okay, untuk inter VLAN. Jadi
apa yang perlu ada dalam awak punya report? Saya rasa benda yang sama yang awak pernah buat dengan saya sebelum-sebelum ni lah. Okay, so saya share dulu screen. Share content, notepad. Okay, so dalam laporan, dalam worksheet yang awak hantar, okay, untuk laporan dia, yang pertama is tajuk lah. Tajuk awak punya lab ni, worksheet ni yang awak buat. Okay, so is based on tajuk yang ada dekat penilaian prestasi tu lah. Okay, kemudian objektif. Okay, tujuan. Okay, ni tajuk dia dan ni tujuan lah. Okay, so this is tujuan. Yang ketiga, terus ke prosedur. Perlu tak? Okay, prosedur ni dia terus dengan result. Prosedur and result. Dia sekali. Maksudnya, based on this table, okay, ada langkah kerja, butiran kerja kan. So, sambungan untuk gambar rajah 1, so awak masukkan step untuk buat bilan ni kan. So nombor 1 ni dia akan ada 3 kali lah. So untuk gambar rajah 1, untuk bilan yang kedua, untuk bilan yang ketiga. So untuk yang pertama ni bina rangkaian dan konfigurasi tetapan bilan yang 1. So ada sambungan dia, ada basic configuration dia, ada konfigurasi, awak buat configuration bilan, awak buat assign bilan, name, ID, configuration yang awak buat untuk terang dan awak punya testing. So untuk bilan yang pertama lah, untuk rajah 1 tadi. Kemudian untuk yang rajah yang kedua, bilan 2, okay, just tambah pada item 1 hingga 5 ni, tambah 1, 2, 3, 4 ni, okay, tambah yang kita add on. Maksud add on tu, maksudnya kita dah buat kat sini pada nombor yang pertama tadi, bilan 1 kita dah configure yang ni dan yang ni, kan. Masa bilan 2, kita add on benda ni. Kita add on switch 3, kita add on terang ni, kita add on terang ni. So, configuration untuk part yang this one, switch 1, switch 2 dan terang antara switch 1 dan switch 2 tak perlu nak masukkan dah dalam awak punya report untuk configuration yang bahagian 1 ni. So 1, 2, 3, 4 ni untuk switch 1 dan switch 2 dan termasuk host dia dan dia punya terang yang bersambung dengan dia yang awak dah configure pada bilan 1. So dah tak perlu nak masukkan. So cuma masukkan ujian lah untuk kita test ping antara bilan bila kita dah buat sambungan tu. Okay. Kemudian yang ketiga pun sama. So yang ketiga pun kita tambah lagi satu dekat bawah. So yang awak dah buat configuration sebelum ni dah tak perlu nak ulang lah masuk dalam part yang ketiga ni. Okay. So bila masuk yang part yang keempat, okay, masuk yang part yang keempat dia akan sampai yang ke bawah ni lah. So sambungan untuk part yang keempat tu kena tunjukkan lah. Nombor 1 ni dia punya diagram, so kena masukkan. Kemudian basic configuration ni just fokus kepada basic configuration router lah yang kita tambah. Yang lain tu, switch, host apa semua kita dah configure sebelum ni. So, configuration untuk VLAN dah tak perlu masukkan, cuma
yang awak buat trunking, sub interface apa semua tu kena masukkanlah. Dan last sekali dia punya ujian sambungan dalam command prompt lah guna ping untuk yang rajah yang keempat. Okey, rajah yang kelima pun sama. Rajah yang kelima kita buang router, kita akan tambah multi layer switch, dan cuma untuk yang kelima ni, jika awak perlu remove trunk sebelum ni, jika awak perlu buang trunk dynamic auto, dynamic desirable yang dia secara automatik ada dalam multi layer switch, itu perlu masukkanlah dia punya step dalam langkah kerja ni. So dia akan ada 5 lah. Dia akan ada ni ada 3 untuk VLAN, untuk inter VLAN akan ada 2. So dia punya prosedur ni, prosedur and result ni akan ada A, B, C, D, dan E. So 3 ni adalah VLAN, 2 ni adalah inter VLAN. Okay. So last kali is discussion and conclusion. So discussion and conclusion ni is apa yang awak nampak daripada lab yang awak buat, okay, based on lab yang pertama A, B, C, D dan E. Okay, on VLAN, on inter VLAN, router on stick, layer 3 switching, apa beza dia. So bila kita nak expand, macam mana, mudah ke tak. So A, B, C ni adalah menunjukkan macam mana kita start daripada VLAN yang kecil, kita expandkan the network tu. So macam mana kita nak buat sambungan, mudah ke tak dan sebagainya lah. So masukkan dalam discussion and conclusion. So this report will be individu lah, sebab dah semua pun buat online kan, tak ada yang duduk satu rumah kan. So kita akan buat individual report. So ada 17 orang, so akan ada 17 report lah. So yang ni akan masuk dalam file sebagai penilaian prestasi untuk part amali. So buat betul-betul lah. Okay, sebab saya perasan daripada compilation of awak punya markah lah. Okay, carry mark awak agak tinggi lah, tapi final exam biasanya rendah sikit. So mungkin part mali tu saya tengok mungkin awak tak ada masalah, tapi daripada segi part menghafal dan menerangkan part teori itu yang susah sikit lah. Jadi diharapkan untuk amali ini membantu untuk daripada segi pemahaman awak lah untuk topik-topik yang kita belajar. So far ada apa-apa soalan untuk kita punya report ni yang awak perlu buat? Encik, Ya? kalau untuk prosedur tu, untuk configure, Encik prefer type kat situ ke screenshot je configure tu? Bergantung. Tapi kadang-kadang bila awak screenshot, dalam report yang awak print, kan biasa print black and white kan. Saya memang tak suruh pun awak print colour. Bila awak print, kadang-kadang dia tak nampak. Terutamanya part testing. So, saya lebih prefer awak masukkan dalam report. So, tak perlu nak type balik pun sangat sebenarnya. Awak run show running config, dalam tu dia akan ada semua configuration yang awak pernah buat, ataupun show history, lebih kurang macam itulah. So daripada tu awak just copy balik. Sebab bila awak screenshot, selalunya tak nampak. So bila tak nampak, mungkin dalam report tu awak masukkan,
tapi bila saya marking saya tak nampak. So sepatutnya ada markah jadi tak ada markah. Okey. So kalau boleh tak payah screenshot lah, awak copy balik skrip tu masuk kat dalam report. Itu lebih better lah, lebih jelas. Kecuali awak boleh jadikan background yang awak screenshot tu putih dan tulisan dia hitam supaya bila awak paste dia nampak. Cuma kadang-kadang bila kita screenshot, kita paste, gambar dia pecah. So bila print dia akan still akan ada yang tak berapa nak nampak lah. So terpulang. Bila awak dah masuk dalam report, awak print, awak tengok sendiri, awak rasa awak nampak ke tak? Kalau awak nampak, insyaAllah saya nampak lah. Kalau awak sendiri pun tak nampak, apatah lagi saya lah. Okey, boleh? Okay. Right. So, kalau okey, worksheet ni saya akan masukkan dalam classroom kejap lagi bersama dengan nota minggu ni. So, minggu ni saya tak bagi exercise, kita akan buat exercise dalam kelas ni sebab saya nak awak habiskan, completekan awak punya modul dalam NetAcad tu. Okey. Ada beberapa lagi yang kita perlu buka selepas ni. So habiskan yang yang saya dah assign sebelum ni supaya tak ada benda yang tertangguh lagi lah. Okay? Sebab awak punya proposal PTA pun masih lagi belum settle kan. Ada yang masih lagi belum settle dapat supervisor dan sebagainya kan. So saya tak nak benda-benda tu meningkan awak, menyerabutkan awak dengan KL dah tak ada air ke ada air lagi? Ada air lagi? Ada air lagi ya? Alright. Okay. So saya share dulu slide minggu ni. Okay. Okay. So dia dah keluar lambat sikit. Right. So minggu ni kalau ikut chapter 6 dalam silibus adalah static routing. Okay. Macam saya cakap tadi, static routing, RIP, EGRP, OSPF, awak dah belajar masa yang lepas, routing. Jadi untuk saya ulang benda yang sama, boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi lebih mudah lah untuk awak SEM ni. Cuma SEM depan dengan PTA 2-nya, dengan One teknologinya. So saya tak nak awak ambil One teknologi sekali lagi masa semester 6. So kita akan pecah, kita akan tarik sedikit part yang akan cover dalam One teknologi, kita akan tarik masukkan LMS ni lah. Nah, kalau ikutkan awak tak ada satu subjek yang semester DTP tu ada. Diorang ada subjek network security. Okay. Sebab tu kalau awak tengok NOS network security tu dia dimappingkan kepada awak punya subjek. Okay, tapi untuk DTP network security tu kita ada satu subjek khas untuk network security. So part-part yang ada dalam One teknologi tu dia dah ditarik masuk ke network security tu. So untuk awak semua lambat kat One teknologi. So One teknologi awak 3 kredit, One teknologi student DTP tu cuma 2 kredit je. So dia dah tarik sikit. So kita akan tengok ITER channel. Sebenarnya kalau ikutkan sebelum masuk ITER channel ni dia ada satu part yang dia panggil spanning tree protocol. Tapi saya skip dulu spanning tree protocol sebab spanning tree protocol tu dia lebih kepada teori. Okey, nak memahamkan awak dengan awak duduk kat rumah,
contoh untuk tunjuk terhad sikit. So nanti saya takut awak tidur je, awak tak faham. So kita masuk part yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak dia ada dia ada exercise sikit yang kita boleh buat. So kita lebih mudah nak faham sikit lah. So untuk minggu ni kita akan cover sebab tu saya letak chapter 6A. Chapter 6 sebenarnya safety routing. So chapter 6A kita akan cover Ether channel lah. Okay. So Ether channel operation kita pergi yang first kita panggil link aggregation. Okay. There are scenario in which more bandwidth or redundancy between device is needed. That when can be provided by a single link. Okay. Multiple link could be connected between device to increase bandwidth. However, spanning tree protocol (STP) yang saya cakap tadi, which is enabled on layer 2 device like Cisco switch by default, will block any redundant link to prevent switching loop. Okay. Berbalik kepada spanning tree protocol yang saya kata saya skip dulu tu. Okay, untuk Cisco punya device, okay, untuk Cisco punya switch, okay, switch kan duduk pada layer 2 kan. Secara default, semua Cisco punya switch, Cisco layer 2 punya switch, dia akan ada satu protokol yang kita panggil spanning tree protocol. Apa spanning tree protocol? Spanning tree protocol ni dia akan contoh kalau dia ada beberapa laluan, beberapa link yang dia nampak benda tu redundant, yang akan berulang, yang akan patah pergi, dia akan pusing balik kat dia. So dia akan secara automatik akan block benda tu. Dia akan supaya tak akan berlaku apa yang kita panggil switching loop. Dia akan berlaku looping. Looping ni dia akan makan kita punya bandwidth dan dia akan mengakibatkan kita punya bandwidth tu jadi sesak. Tapi sebenarnya data tu dia duk berpusing kat situ. Dia masuk switch, dia keluar, dia patah balik kat switch ni. Dia daripada switch A, dia pusing, dia masuk kat switch B, dia patah balik kat switch C. Sampailah Bang Jamil mampus. Tak adalah. Dia akan pusing-pusing, dia akan jadi looping lah. Loop kan. So benda tu mengurangkan boleh upayaan kita punya switch dan akan mengakibatkan bottleneck dan switch tu lama-lama dia akan jadi rosak sebab dia cuba untuk beroperasi secara optimum, secara penuh, tapi sedangkan benda tu sebenarnya adalah redundancy je. So sebab tu secara default Cisco switch akan enablekan spanning tree protocol. So yang tu untuk awak faham dululah spanning tree protocol. Tapi dia ada keadaan di mana walaupun spanning tree protocol tu kita dah on kan, tapi memang kita perlukan lebih banyak bandwidth dan kita perlukan redundancy supaya kalau jalan A tak boleh lalu, kita mungkin akan ada satu lagi laluan lain. Contoh nak ambil mudah, okay, contoh daripada macam lava kan, daripada Cemur tu nak datang Batu Pahat. Okay. So kita ada dua jalan. Satu, bila sampai je kat Sungai Buloh tu, kita susul sikit, kita masuk Elite, NKVE tu, masuk Elite, lalu susul tepi jalan KLIA apa semua tu lah kan, cross Shah Alam, sampailah kita keluar ke Nilai Utara tu. Satu lagi jalan daripada Sungai Buloh tu, dia akan terus masuk Jalan Duta, dia akan masuk KL, keluar Sungai Besi dan nanti akan bertemu kat Nilai Utara tu juga. So contohlah, so kita akan ada dua laluan yang hampir sama untuk menuju ke destinasi yang sama lah. Cuma mungkin dia akan lalu jalan lain, yang ni lalu jalan lain. Tapi untuk Ether channel ni nanti dia akan ada dua laluan yang sama
dia akan ada untuk pergi ke destinasi yang sama, cuma dia akan mungkin jalan sebelah-sebelah. Kalau kita tengok mungkin jalan highway dengan jalan persekutuan, kadang-kadang kan dia sebelah-sebelah aja. Tapi satu laju, satu slow. Yang ni kita nak buat dua jalan yang sama supaya dia jadi lebih laju lah. Contoh macam kalau kita tengok atas highway daripada Melaka naik ke utara, kita lane dia banyak kan, tapi bila sampai kat selepas je Melaka nak ke Johor, semua lane-nya baru ada dua. So kita nak besarkan lane tu, kita nak besarkan laluan tu supaya lagi banyak kereta boleh lalu, more bandwidth can go through that interface lah, that link. So a link aggregation technology is needed that allow redundant link between device that will not be blocked by STP. That technology is known as interchannel. Okay, secara default redundant link akan di-block. Salah satu link tu awak punya spanning tree protocol akan secara automatik akan disable kalau dia jumpa daripada satu switch A pergi ke switch B, dia akan jumpa dua laluan yang sama. So dia akan block salah satu laluan supaya tak berlaku looping. Contoh saya bukan notepad lah, senang kejap lagi kita tengok diagram ni. Notepad ni boleh draw tak? Sekejap. Saya try annotate. Kuning, biru lah. Okay. So, saya lukis kat sini ya. Contoh kita ada satu switch. Okay. Kita ada satu lagi switch kat sini. Bulat pun bulat lah. So, kita ada satu laluan, kita ada satu link daripada switch A ke switch B. Kemudian kita ada satu lagi link daripada switch A juga pergi ke switch B. So, ni kira macam ada dua jalan lah sebenarnya. Macam daripada JB nak pergi Singapura kan dia ada dua bridge kan. Tapi dia juga boleh berlaku apa yang kita panggil looping. Daripada sini, dia masuk ke sini, dia patah balik pergi ke sini. Boleh. Sebab kadang-kadang layer 2 switch is plug and play switch yang kita tak configure secara menyeluruh. So dia boleh berlaku benda ni berpusing. So dia akan makan resource, dia akan mengakibatkan network tu stuck dan sebagainya. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kedua-dua ni kita nak configure, kita nak configure kedua-dua ni menjadi satu laluan yang besar, dia boleh lalu kat sini, dia boleh lalu kat sini, dua-dua akan menuju destinasi yang sama. So dia tak akan lalu kat sini, dia tak akan patah balik dah. So itu yang kita panggil interchannel. So dia akan menggunakan resource pada interface ni. Contoh yang ni kalau katakan kita pakai gigabit Ethernet, GE lah kan, gigabit Ethernet. Yang ni pun gigabit Ethernet. So kalau satu interface dia adalah 1000, 1 gigabit, 1 Gbps, 1 gigabit per second. So kalau ada dua, dia akan ada satu lagi 1 gigabit per second lah. Okay. So bila kita mergekan dia, bila kita buat interchannel, dua-dua link ni dia akan bergabung. So this link will be 2 gigabit per second. Cuma dia akan pecah lah sama ada nak lalu kat sini ataupun lalu kat sini. Okay. So yang ni yang kita akan tengok hari ni, apa yang kita panggil interchannel, macam mana kita nak mergekan dia supaya kita boleh ada lebih banyak bandwidth dan kita ada redundancy between that device. Kalau katakan
berlaku bottleneck dan sebagainya. So interchannel is the link aggregation technology that group multiple physical Ethernet link, awak punya interface tu, together into one single logical link. Okay. Dia punya ayatnya kat sini. Dia punya ayatnya kat sini. Dia akan group multiple physical link into one single logical link. Okay. Secara fizikalnya, kita masih lagi nampak ada mungkin 1, 2, 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6 physical port. Tapi secara logikalnya dalam switch tu, kita dah groupkan all that physical port into one logical port, one logical link yang akan digunakan untuk menyambungkan antara between one switch to another switch lah. It is used to provide fault tolerant, load sharing, increased bandwidth and redundancy between switch, router, server dan sebagainya. So, interchannel technology made it possible to combine the number of physical link between the switch to increase the overall speed of switch-to-switch communication. So, daripada segi untuk mengelakkan redundancy, secara default kita ada spanning tree protocol, tapi kalau kita perlukan redundancy, kita perlu implement ataupun kita apply interchannel punya teknologi, interchannel punya protokol, dan kita boleh ada redundancy lah. Okay. So this is interchannel. Interchannel technology was originally developed by Cisco as a LAN switch-to-switch technique of grouping several fast Ethernet or gigabit Ethernet port into one logical channel. Macam yang saya lukis buruk tadi itulah. So daripada ni multi-layer switch, daripada multi-layer switch dia nak pergi ke switch, daripada multi-layer switch ni dia nak pergi ke switch ni. So dia ada mungkin ada beberapa port, beberapa interface yang dia gabungkan menjadi satu port yang besar lah. Okay. Dalam interchannel, single port tu kita panggil interface. So a group of interface tu kita panggil port. So nanti supaya kita tak confuse nanti. Okay. So when an interchannel is configured, the resulting virtual interface is called a port channel. Okay, kita ada logical channel ataupun kita punya interface, logical interface, physical interface. So bila kita dah group dia menggunakan interchannel, virtual interface yang banyak-banyak yang group tu kita akan panggil sebagai port channel. So the physical interface are bundled together into a port channel interface as shown in the figure. So kejap lagi kita akan buat exercise, kita akan tengok macam mana kita nak bundle or merge kita punya interface tu into a group of interface. Okay, so interchannel technology has many advantages including the following. Most configuration tasks can be done on interchannel interface instead of each individual port, ensuring configuration consistency throughout the link. So, biasa kita setkan interface untuk setiap port, untuk setiap interface tu lah, interface gigabit 00, gigabit 01, 02. Tapi bila kita dah group, kita boleh terus configure keseluruhan port tu untuk kita buat kita punya task lah. Interchannel rely on existing switch port. There is no need to upgrade the link to a faster or more expensive connection to have more bandwidth. So, walaupun kita pakai fast Ethernet sekalipun, fast Ethernet satu port interface tu 100 megabit per second. So, kita nak jadikan dia sebagai gigabit Ethernet, kita boleh combine a few kita punya port interface into kita punya interchannel, port channel untuk increase kita punya bandwidth.
Load balancing take place between links that are part of the same interchannel. Interchannel create an aggregation that seem as logical link. When several interchannel bundle exist between two switches, STP may block one of the bundle to prevent switching loop. Okay, tadi kita buat kita ada interface, kita ada link. Bila ada banyak link between daripada satu source ke destination, daripada satu switch ke switch yang lain, STP akan block kita punya link tu. So dia akan tinggal satu je supaya tak berlaku redundancy. Kemudian bila kita nak buat redundancy, kita nak more bandwidth, kita akan groupkan kita punya interface tu into interchannel port supaya kita boleh increase kita punya bandwidth, kita boleh increase dia punya laluan lah. Tapi kan switch port kita ada sampai 48, kita ada 8, 12, 16, 24, 36, 48. So kita boleh create banyak interchannel port pada switch tu kan. Cuma dia hanya STP hanya membenarkan satu interchannel port yang berhubung antara satu device dengan satu device yang lain. Bila kita create lebih daripada satu, secara automatik STP akan block yang lain. Okay? When STP block one of the redundant link, it block the entire interchannel. This block all the port belonging to that interchannel link. Where there is only one interchannel link, all physical link in the channel are active because STP only see one logical link. So untuk interchannel pun antara device dengan device hanya boleh buat satu interchannel saja. So interchannel provide redundancy because the overall link is seen as one logical connection. Additionally, the loss of one physical link within the channel does not create a change in the topology. So bagusnya bila kita dah buat interchannel ni, contoh kita pakai port 1, 2, 3, 4. Katakan ada 4 port kita create sebagai interchannel link. Kemudian salah satu port ni rosak ke down dan sebagainya. So kita tinggal port 1, port 2 dengan port 4 katakan. Port 3 tu rosak. Tapi dia masih tak mengganggu interchannel ni. Okay, dia masih tak mengganggu interchannel ni sebab dia masih lagi ada a few interface yang masih lagi berfungsi untuk berjalan sebagai kita punya interchannel. Cuma rugilah ada satu physical interface tu yang rosak dan tak boleh pakai. So mungkin kita perlu buat interchannel yang baru supaya kita boleh increase kita punya bandwidth tu. Okay, so nampak macam bagusnya interchannel ni kan. So macam-macam kita boleh buat, tapi dia ada a few restriction dan ada benda yang dia tak boleh buat lah. Okay, yang pertama, interface type cannot be mixed. Maksudnya kalau fast Ethernet, gigabit Ethernet. Kita perasan dalam kita punya switch ada a few gigabit Ethernet, ada a few fast Ethernet kan. Gigabit Ethernet mungkin ada 2, 3, 4. Okay, yang lain mungkin fast Ethernet ataupun kita punya switch-switch yang baru kebanyakannya semua gigabit Ethernet. Itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kita ada fast Ethernet, kita ada gigabit Ethernet, kita tak boleh campur fast Ethernet interface dengan gigabit interface untuk kita buat interchannel. Dia mesti semua fast Ethernet ataupun semua gigabit Ethernet. Currently, each interchannel can consist up to 8 compatible configured Ethernet port. Interchannel provide full duplex bandwidth up to 800. Sebab tu untuk fast Ethernet lah. Or 8 gigabit per second untuk gigabit Ethernet between one switch and another switch or host. Sebab tu kita ada switch yang ada katakan 24 port. So kita dah pakai 8 port untuk create satu interchannel. Kita nak create the second interchannel dah tak boleh. So kita kena plan betul-betul lah. Kita kena plan betul-betul macam mana kita nak buat sambungan kita punya interchannel.
daripada physical interface mana yang kita perlu nak sambung ke physical interface mana untuk kita create filter channel. So the Cisco Catalyst 2960 layer 2 switch currently support up to 6 interchannel. Okay, walaupun interchannel maksimum kita boleh buat 8, tapi Cisco Catalyst 2960, kejap Okay, sorry ada gangguan sikit. So macam saya cakap tadi, so Cisco Catalyst 2960 layer 2 switch currently support up to 6 interchannel. Okay, so the individual interchannel group member port configuration must be consistent on both device. If the physical port of one side are configured as trunk, the physical port of the other side must be also configured as trunk within the same native VLAN. So kalau satu side tu kita guna sebagai trunk, satu side lagi pun kita configure sebagai trunk lah. Additionally, all port in the channel link must be configured as layer 2 port. Okay. Ni kita tadi ada sedikit kekeliruan. Currently, each interchannel can consist up to 8 compatibility configured Ethernet port. So, satu interchannel tu maksimum kita boleh create 8. Okay, 8 interface jadi satu interchannel. Okay. Kemudian, Cisco Catalyst 2960 layer 2 switch ni support sehingga 6 interchannel. Dia ada 48 port kan? So, 48 port, 48 bahagi 8, 6 lah kan? Betul tak? Aduh. Marah Cikgu Jamil ni. 48 bahagi 8. So, kita akan dapat 6. So, 6 ni bukan bermakna daripada switch ni pergi ke switch ni ada 6. Maksud dia, okay, katakan yang ni Cisco 2960. So, daripada sini ke sini dia ada satu interchannel. Daripada sini ke sini dia ada satu interchannel. So, dia dah ada 2. So, dia boleh ada lagi 4 link interchannel yang boleh pergi ke sambungan switch or multi-layer switch yang lain lah. Pergi ke sambungan link yang lain. So, maksimum yang dia boleh support interchannel ni sehingga 6. Okay, so itu maksud dia. Tapi satu link interchannel ni boleh memuatkan 8 interface sahaja. Okay, maksimum. Okay. Each interchannel has a logical port, channel interface. A configuration applied to the port channel interface affect all physical interface that are assigned to the interface. Okay, so interchannel has a logical port, configure apply port channel interface affect all physical interface. Kita configure kat logical, dia akan affect lah the real physical interface tu. Okay, then untuk interchannel ni dia ada auto negotiation protocol untuk kita configure. Interchannel can be formed through negotiation using one or two protocol. Yang pertama kita panggil Port Aggregation Protocol PAGP, dan satu lagi kita panggil Link Aggregation Protocol LACP. So yang ni Port Aggregation Protocol PAGP, Port Aggregation. Satu lagi Link Aggregation. This protocol allow port with similar characteristic to form a channel through dynamic negotiation with adjoining switches. Okay, it's also possible to configure a static or unconditional interchannel without PAGP or LACP. Tapi yang ni kita tak tengok dululah. Okay, so untuk interchannel operation, saya tengok ada berapa slide. Ada PAGP, ada LACP. Okay, ada sikit je lagi. Lepas tu kita break sebelum kita sambung dengan exercise. Okay, so PAGP ataupun kita panggil PUBG, macam awak punya PUBG itulah. Okay, is a Cisco proprietary protocol that aids
in the automatic creation of interchannel link. Okay, when an interchannel link is configured using PAGP, PAGP packets are sent between interchannel capable port to negotiate the forming of a channel. When PAGP identify matches internet link, it groups the link into an interchannel. The interchannel is then added to the spanning tree as a single port. So dalam spanning tree protocol tu dia akan bagi tahu, okay, this link adalah port link untuk interchannel. So STP dah takkan kacau lah. Kalau tidak, dia akan nampak ada banyak physical port ni bersambung daripada switch A ke switch B, takut nanti redundancy. Tapi bila dia dah configure, so dia akan nampak, oh, this is all one single port. When enabled, PAGP also manage the interchannel. PAGP packets are sent every 30 seconds. PAGP check for configuration consistency and manage link addition and failure between two switches. It ensures that when an interchannel is created, all port has the same type of configuration. Okay. In interchannel, it's mandatory that all port has the same speed, duplex setting, VLAN information, any port modification after the creation of channel also change all the channel port. So sebelum kita nak buat configuration, kita kena pastikan semua speed, setting, VLAN information apa semua tu samalah between all the channel. Okay, so apa mode yang ada pada PAGP ni? So PAGP help create the channel link by detecting the configuration on each side and ensuring that link are compatible so that the interchannel link can be enabled when needed. So the mode for PAGP is as follow. On mode, this mode force the interface to channel with PAGP. Interface configured in the on mode does not exchange any PAGP packet. Yang ni kejap lagi kita tengoklah bila kita buat lab. Kenapa pula no network? Network cable unplug. Sekejap Kenapa pula lagi ni? Okay, so sorry saya tak tahu kenapa link tak berapa nak stable. Okay, so kita punya mode tadi, mode on. Kemudian kita ada mode desirable, PAGP desirable. This PAGP mode place an interface in an active negotiation state in which the interface initiate negotiation with other interface by sending PAGP packet. PAGP auto, this PAGP mode place an interface in passive negotiation state in which the interface will respond to the PAGP packet that it receive and does not initiate PAGP negotiation. So kita tengok dia punya table lah. Yang ni senang untuk kita faham. Okay, so katakan kita ada dua switch. Okay, satu switch kita set as on, satu switch lagi kita set as on mode. Okay, ni on. Okay, satu lagi on mode. Okay, so bila dah dua-dua kita set on mode, kita akan boleh form interchannel lah untuk PAGP. The table show various PAGP configuration mode on as switch 1 and switch 2 resulting the channel acceleration outcome. Tapi bila
switch 1 kita set on mode ataupun switch 2 kita set on mode, salah satulah. Dan another switch kita set sebagai desirable or auto. So the channel establishment akan jadi no. Sebab on ni dia tak exchange PAGP packet. So bila dia tak exchange, yang ni kan desirable ni dia akan hantar active negotiation state, dia akan initiate negotiation, tapi yang ni dia tak ada respon pun, dia tak ada reply pun, dia on state, dia on je. So bila PAGP ni desirable ni tak ada reply daripada the next switch ni, so tak ada channel establishment yang akan berlaku lah. So dia kena ada reply. So dia tak boleh satu on, satu desirable atau auto, dia kena satu desirable, satu lagi desirable, ataupun satu desirable ataupun satu lagi auto, ataupun kedua-dua on. So kalau macam ni tak ada channel establishment yang akan berlaku lah. Kemudian bila desirable dan desirable, channel establishment yes, desirable and auto, so yes. Kenapa? Sebab yang ni dia akan negotiate, yang ni dia akan tunggu negotiation, so bila ada dia akan yes lah. Yang ni negotiate, yang ni pun negotiate, so yes. Auto and auto dua-dua tunggu, dua-dua pasif, so no. Yang ni konsep dia macam dynamic trunking protocol. Kalau kita tengok dynamic trunking protocol, kita ada dynamic desirable, kita ada dynamic auto. So dia lebih kurang sama. Okey, lebih kurang konsep yang samalah bila untuk kita buat dynamic trunking protocol tu. Okey, next mode adalah LACP. LACP is a part of IEEE specification 802.3 AD that allows several physical ports to be bundled to form a single logical channel. LACP allows switch to negotiate an automatic bundle by sending LACP packet to other switch. It performs the same similar PAGP with Cisco interchannel. Because LACP is IEEE standard, it can be used to facilitate interchannel in multi-vendor environment. So selain daripada switch Cisco pun kita boleh pakai LACP. On Cisco device, both protocol are supported. So dalam Cisco punya device, kita boleh pakai PAGP, kita boleh pakai LACP. Tapi device yang bukan Cisco device, hanya LACP saja yang boleh pakai, PAGP hanya untuk Cisco device. So LACP provide the same negotiation between PAGP and LACP, help create the interchannel link by detecting the configuration of each site and making sure that they are compatible so that the interchannel link can be enabled when needed. Okay. So the mode for LACP are in follow. Kita ada on mode sama dengan on mode PAGP. Kemudian kita ada LACP active mode sama macam PAGP desirable tu, sama macam desirable. Kemudian kita ada LACP passive sama macam mana pula benar tadi. Sama macam PAGP auto. So untuk PAGP kita ada on, desirable dengan auto. Untuk LACP kita ada on, active dan passive. Okay. Konsep yang sama. So untuk LACP on is yes, on dengan active or passive, yang ni macam on desirable dengan auto lah macam PAGP, so still no. Active and active yes, active and passive yes, passive and active yes, so salah satu dia akan jadi desirable. Passive and passive ni auto and auto, so no lah. So tabelnya hampir sama PAGP dan LACP, konsep dia pun hampir sama PAGP dan LACP. So configuration guideline, the following guideline and restriction are useful to configure interchannel. Interchannel support or interchannel interface must support interchannel with no requirement that interface be physically configured. Kena run at layer 2.
Speed and duplex configure all interface in an interchannel to operate the same speed in the same duplex mode. VLAN mesh, all interface in the interchannel bundle must be assigned to the same VLAN or be configured as a trunk. Then range of VLAN and interchannel support the same allowed range of VLAN on all interface in trunking interchannel. If the allowed range of VLAN is not the same, the interface does not form an interchannel even when they are set to auto or desirable. Okay, so range tu kena sama jugalah. Okay. Oh, benda yang sama, saya tercopy 2 kali. So this is the configuration show antara switch 1 dengan switch 2 lah. So dua-dua kena sama. Okay, this is LACP configuration example. So kita ada step 1 specify the range. So this is the range yang kita nak gabungkan FA01 dan FA02. Dan kita create port channel interface, channel group 1, mode active, kita aktifkan dia. Okay, kemudian exit. So interface port channel, switch port mode trunk, switch port trunk allow ni untuk trunking lah. So kita set trunking. So pada the next switch yang kedua, kita akan setkan contoh mungkin interface range yang sama. Channel group mode ni daripada aktif, yang ni aktif kan? So yang satu lagi tu dia kena pasif lah. Ataupun satu lagi pun aktif. Baru link between switch 1 dan switch 2 tu akan wujud link interchannel. So yang ni kita akan buat kejap lagi. Kita akan testing. Hari ni kita tengok pada masa. Kita testing maybe PAGP terlebih dahulu. Kemudian selepas kalau masanya cukup, kita sambung dengan LACP. Kalau tak, minggu depan kita buat LACP. Dan kita buat exercise lain untuk PAGP dan LACP. So kita break kejap dalam sampai 11.30 boleh? Boleh je. Okay, kita break kejap. 11.30 kita sambung balik. Okay, kita sambung semua dah ada? Ada Alright. So, saya share screen kejap. Alright. So, nanti PKA ni saya bagi. Ini Cisco punya worksheet lah yang Cisco bagi. So, kita akan go through. Kita akan tengok macam mana kita nak configure. Okay, kita nak configure. So, part 1 is configure basic switch setting, configure interchannel with Cisco PAGP, configure 802 AD LACP, dan kita part 4 is configure a redundant interchannel link. So, ni kita tengok 3 switch has been installed. Okay, ni boleh besarkan lagi tak? Okay, 3 switch has been installed. There are redundant uplink between the switch as configured. Only one of these link can be used. Otherwise, a bridging loop might occur. Okay. However, using only one link utilize only half of the available bandwidth. So, interchannel will allow up to 8 redundant links to be bundled together into one logical link. Okay. In this lab, you will configure port aggregation protocol PAGP, a Cisco interchannel protocol, and link aggregation control protocol LACP, and IEEE 802.3 AD open standard version of interchannel. Before beginning of the configuration,
review the channel configuration guideline and restriction listed at the end of this activity. So last kat bawah ni dia ada dia punya step lah. Okay, so kita akan run ikut dia punya step. Okay, so port channel table ni dia bagilah channel 1, okay, channel 1, this is channel 1 PAGP, channel 2 akan guna LACP, channel 3 pun akan guna negotiate LACP. Okay, so switch 1 port 21 port 22 dengan switch 3, so ni switch 1 ni switch 3, dengan switch 3 port 21 dan port 22 kita akan configure PAGP. Okay. Kemudian channel 2 yang ni switch 1 port gigabit Ethernet 01 dan 02 dan switch 2 port gigabit Ethernet 01 dan 02 kita akan configure LACP. Untuk port yang ketiga, untuk port channel yang ketiga, port 23 dan 24 untuk switch 2 dan port 23 dan 24 untuk switch 3 kita akan configure juga LACP. So, assign each switch with a hostname according to the topology diagram. So, kita start lah. Okay, so kita start switch 1 enable, configure terminal. Okay, saya set dulu hostname switch 1, enter. Alright, so switch 2 pun sama, enable. Okay, configure terminal, hostname switch 2, dan enable, configure terminal, hostname switch 3. Alright, so requirement tu dah. Next is before assigning the link aggregation between switch, verify existing configuration of the port that connect the switch to ensure that the port will be successfully joined the interchannel. Command that provide the information is state below. So kita akan run show interface include Ethernet untuk kita tengok lah. Okay, yang ni just untuk show je tapi tak apalah, kita run. Exit daripada global configuration, kita pergi ke previous asset mode. Okay, so show interface include Ethernet. Okay. Show interface include Ethernet. Kemudian show interface status. Show interface status. So dia akan tunjukkan status interface tu. Okay. So port 21, 22 is connected. Port gigabit 1 dan 2 is connected. Ni untuk switch 1. Yalah, switch 1 ni kan kita sambungkan yang ni 21, 22 dengan G01, G02. Okay, kemudian show interface terang. Show interface terang. Untuk kita tengok ada trunking tak? So tak ada trunking. So configure all port that require for each channel as a static trunk port. So note if the port are configured, okay, with DTP dynamic auto mode, you do not set the mode of the port to trunk. The link do not form trunk and remain access port. The default mode on 2960 switch for DTP to be enabled and set dynamic auto. So DTP can be disabled on interface with the switch port non-negotiate command.
So, kita tengok untuk terang tadi. Sekejap ada tak nama range? Mode terang saya. Okey. Kita tengok kat sini, configure channel, trunking, show interface terang. Okey. Tak apa, kita pergi ke second part. Configure the channel with Cisco PAGP. So, sebab terang tak ada, kosong. So, dia tak ada lah. Okay. So, kita pergi kat sini. Configure port channel 1. Okay. Show interface terang. Kalau ada, dia akan ada lah. Kalau tak ada, dia tak ada. Show interface terang. Switch 1 tak ada. Switch 3. Show interface terang. Okay. So, yang ni pun tak ada. So, kita akan pergi terus ke sini. Switch 1. So, pergi ke switch 1. Okay. Pergi ke Global Configuration Mode. Interface, range, FA 021 hingga 22. Okay. Shutdown. Okay, dia downkan dulu. Kemudian channel, group, 1. Mode, desirable. Okay. Dah create port. No shutdown. Kita nak onkan port tu. Okay. So port tu dah up. Exit. Okay. So kita pergi ke switch 3. Sambungan dia kan. Sambungan dia. So configure terminal. Okay. Interface, range, fast ethernet 021 hingga 22. Okay. Kita shutdownkan interface ni. Okay. Kemudian kita create channel, group, 1, mode, desirable. Okay. No shutdown. Okay. So, the message creating port channel interface port channel 1 should appear on both switch when the channel group is configured. This interface designation will appear as PO1 in command output. Okay. So, bila kita tengok kat sini, configure the logical interface to become a trunk by first entering the interface port channel, kemudian switch port mode trunk. Okay, kalau kita klik kat sini, terhover dia tak keluar. So kalau tak keluar, kita kena tengok exit, show, interface. So FA01 ni akan jadi banyak lah. So, sebab ada banyak interface, FA02 down, FA03, FA04, 05, kita nak tengok FA21. $18, 19, 20.
Okay, 21 is up. Okay, 22 is up. 23, 24. Gigabit Ethernet 01, 02, 9. Okay, so semua ni dah di-upkan lah. Alright, so kita sambung kat sini. Kita akan buat interface port channel terang. So, configure terminal. Okay, interface port channel 1. Okay, sebab kita dah create channel 1 tadi. Kemudian switch port mode terang untuk kita enablekan trunking lah. Okay, so switch 1 dah buat trunking, switch 3 kena buat benda yang sama lah. Exit. Okay, interface, betul interface. Okay, interface port channel 1, switch port mode terang. Okay, exit. So kita tengok show interface terang. So kan kita akan nampak port. Okay, dia bukan lagi interface tapi dia port. Port 1, so mode trunking. So trunking port is on. Okay, so verify port channel status. So kita run show at the channel summary. Kita akan tengok dia punya summary lah. Show kita channel summary. So dia akan tunjukkan lah flag. Ni dia punya flag lah untuk itu channel tu. So number of channel group in use 1, number of aggregator 1, number of ni lah dia punya inter channel ni. So group 1, okay, dia punya port port channel 1. Okay, protokol dia PAGP. So port yang dia combine is FA21 dan FA22. So ada switch 3 port ni. So switch 1 pun kita boleh tengok benda yang sama lah. Exit. Exit. Show itu channel summary. So kita akan nampak benda yang sama. So yang ni baru kita buat switch 1 dan switch 2. So bila kita buat switch 1 dan switch 1 dan switch 3. So bila kita buat switch 1 dan switch 2, kita akan tengok pada switch 1 nanti dia punya summary ni dia akan ada satu lagi group. Dia akan ada port channel yang lain, kemudian protokol yang lain dan port yang bersambung dengan dia. So kita sambung dia punya ni lah. Kita sambung configure 802 AD LACP pada switch 1 dan switch 2. So kita akan tengoklah macam mana dia bersambung. So saya buat kat sini switch 1, configure terminal. Okay. So kita pergi ke interface yang kita nak pilih, gigabit Ethernet 01 hingga 02. Okay, kita shutdown dulu. Okay, kemudian kita create channel. Group 2. Tadi dah 1 itu mode. Okay, ni kita create active. Okay, yang PAGP kita create desirable tadi kan. Sebab dia on desirable auto. Yang ni active. So active. No shutdown. Okay, kemudian kita terus create ni lah. Kita terus create kena exit dulu. Interface port channel 2, ni channel 2, switch port mode terang. Okay, so switch 1 dah siap. Kita pergi ke switch 2.
Okay, nampak dia tengah cuba aktifkan, tak apa. Kita ni dulu, enable, configure terminal. Okay, sini. Okay. Masya Allah. Interface, gigabit, interface, range. Gigabit Ethernet 0/1 hingga 2. Okay. Shutdown. Okay. Kemudian channel, group. Dua. Okay. Mode. Aktif. Typo. Mode aktif. Okay. No shutdown. Okay. Exit. So, kita pilih balik interface. Port channel 2. Okay. Switch port. Mode. Trunk. Okay. Saya exit. Kita tengok channel kat sini. Show. Channel summary. Okay. So, kat switch 2, dia ada group 2, port 2, protokol LACP. So, this is the port yang bergabung untuk channel. Kalau kita pergi kat switch yang pertama, show channel summary, kita akan nampak group 1, PAGP, group 2 is LACP punya protokol. So, kita dah upkan satu, kita dah upkan yang kedua. So, kita tinggal nak configure link antara port channel 3, switch 3 dan switch 2. So, untuk port channel 3 sama jugalah. Saya pergi kat switch 2 dulu. Okay. Configure terminal. Okay. Pilih range, interface range. Apa tadi range dia? FA. Fast Ethernet. 0, 23 hingga 24. Okay. No shutdown. Okay. Kemudian channel, group 3, mode. Yang ni dia nak pakai apa? Satu aktif, satu pasif kan? Kalau ikutkan. Satu aktif, satu pasif. So, kita akan pakai this one will be active. Okay. No shutdown. Okay. Exit. Interface. Port channel 3. Okay. Switch port. Mode trunk. Okay. Exit. Saya pergi ke switch yang ketiga. Okay. Configure terminal. Interface. Range. FA 023 hingga 24. Okay. Shutdown. Kita offkan dia dulu. Kemudian channel, group 3, mode passive. Okay. No shutdown. Exit. Interface, port channel 3, switch port mode, trunk. Exit. Exit. So, kita tengok
Ether channel punya summary. So ether channel summary. So this one is group 3, PO3, LACP, FA23, FA24, exit. So ether channel summary. So yang ni pun sama. Okay. Group 3, port channel 3, LACP. So FA23, 24. So kalau kita tengok based on this lab, okay, based on this lab, okay, saya turun bawah dulu. Okay, kita dah configure ke 3-3. Okay. Untuk PAGP, desirable and desirable, kita akan dapat connection lah. Desirable and auto, kita akan dapat establishment of ether channel link. On and on pun kita akan dapat establishment on ether channel link. So untuk LACP tadi kita buat active and active, so kita akan dapat ether channel link. Active and passive pun kita akan dapat ether channel link. So sebenarnya active ni sama dengan desirable untuk PAGP. Active passive ni sama dengan desirable and auto untuk PAGP. So that is untuk ether channel punya activity untuk minggu ni. Okay. So minggu depan saya ada satu lagi exercise ether channel. So saya simpan untuk minggu depan. So kita stop dulu pukul 12 dah. So dia dah lebih kurang dekat 2 jam dah. So saya stop dulu untuk ether channel minggu ni. So minggu depan kita akan buat satu lagi exercise ether channel dan kita akan test kalau kita ada different device multi-layer switch dengan switch dengan router. So kita tengok macam mana kita form ether channel ni dan kita tengok macam mana kalau kita ada VLAN yang ada dekat sini, macam mana ether channel ni berfungsi. So mungkin diagram yang sama, lebih kurang ni saya tambah mungkin host, mungkin 2 host cukup lah, 2 host. Kemudian kita tambah satu lagi maybe router ke multi-layer switch ke, kita buat inter VLAN bersekali dengan ether channel ni. Macam mana kita tengok macam mana dia berfungsi. So itu nampak lebih clear lah kita punya keseluruhan diagram berbanding dengan satu diagram ether channel ni. Nanti awak confuse macam mana dia nak implement bila kita tambah benda-benda lain lah. Kita tambah VLAN, kita tambah inter VLAN. So minggu depan kita akan tengok. So minggu depan will be more on exercise, more on practice lah. Tak ada teori. So minggu depan kita akan more on hands-on dan mungkin ada sedikit exercise yang awak kena submit lah. Okay, so untuk hari ini itu sahaja. So ada apa soalan sebelum kita stop dulu kelas kita untuk hari ini? Ada apa-apa soalan? Ke semua dah duduk kat meja makan nak lunch ni? Tak ada Tak ada soalan? Tak ada. Ke tengah tengok melodi? Ada je. Okay. Alright. So kita stop kat sini. Tolong siapkan awak punya chapter exam dalam NETACAD. Saya dah buka sampai minggu depan. Ya, terutama sekali yang kedua tu. Kedua tu masih ada lagi yang belum selesai. So tolong selesaikan. Yang ketiga pun tolong siapkanlah sampai next week. Sebab kita ada a few lagi yang kita perlu siapkan supaya awak punya tugasan teori yang kedua tu kita boleh cover on that NETACAD punya modul. So kalau ikutkan penilaian pengetahuan yang teori tu kita dah cover 2 dah. Okay, satu yang awak dah hantar tu. Okay, saya belum print lagi, tak sempat nak print. Nanti saya print, saya stapler muka depan apa semua, saya marking, so nanti saya pulangkan.
Tapi yang amali ni awak hantar selepas awak dah naik lah. Selepas awak dah naik, selepas dah habis kuarantin 2 minggu tu baru awak hantar. Saya dimaklumkan kat kedai koperasi, kat kios tu, sekarang ni dah bertukar orang lah. Dah bertukar daripada Encik Fairuz kepada Puan Nelly. Puan Nelly dah beli mesin fotostat yang baru dekat situ. So, saya rasa tak ada masalah lah kot untuk nak printing dan sebagainya lepas ni. Cuma waktu dia buka tu saya tak pastilah, nanti boleh rujuk dengan diorang. So, kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop dulu kelas kita hari ni. Saya jumpa minggu hadapan lah waktu yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tengah hari.